Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan malam ini ialah, adakah titah edendum Najib sah kalau tidak diperkenan oleh Agong yang ke-17? Persoalan besar ini bermain di media sosial dalam pengulas-pengulas politik dan para pemerhati politik. Bahkan diharap isu ini dapat diselesaikan dengan segera. Baik, saya kongsikan dengan Anda semua apa jawaban kepada adakah titah edendum Najib sah kalau tidak dapat perkenan agung yang ke-17. Persoalan ini dijawab oleh Muhammad Hanif Katri. Beliau kata, titah edendum Najib tetap sah tanpa perkenan agung yang ke-17. Wow, ini menimbulkan persoalan yang pastinya akan membuatkan lebih banyak persoalan demi persoalan dan lebih banyak persoalan daripada jawaban yang akan timbul. Dan seperti yang mula dirisau sekarang ini ialah akan berlakunya pergolakan perlembagaan Malaysia. Surat titah edendum yang dihantar yang di Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah kepada Peguam Negara Tan Sri Ahmad Tarudin Muhammad Saleh bertarikh 29 Januari tahun 2024 sah dan wajib dilaksanakan serta-merta walaupun tidak mendapat perkenan yang di Pertuan Agong ke-17. Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata, ini kerana dari segi perundangan, proses pengampunan yang di Pertuan Agong diperkenan yang di Pertuan Agong ke-16 telah selesai apabila titah edendum diterima Peguam Negara. Tetapi yang menjadi persoalan netizen ialah titah edendum itu tidak dimesyuaratkan dan tidak dibincangkan melalui lembaga pengampunan. Pengampunan hanya boleh dibuat melalui lembaga pengampunan. Katanya, ini kerana mengikut perkara 42 Fasal 4 dalam kurungan E Perlembagaan Persekutuan, proses pengampunan banduan di wilayah persekutuan yang dikendalikan oleh Agong tidak tertakluk dengan mana-mana nasihat atau mesyuarat yang dikendalikan lembaga pengampunan atau Peguam Negara, kata Katri. Masalah berkenan berbeza jika dibandingkan dengan peruntukan di bawah perkara 42 Fasal 4 dalam kurungan B, Perlembagaan Persekutuan berkaitan kuasa pengampunan banduan di negeri diterajui oleh Raja dan Sultan. Perkara 42 Fasal 4 dalam kurungan B secara khusus menjelaskan berkenan Sultan atau Raja mestilah membuat keputusan pengampunan dengan mengambil kira nasihat lembaga pengampunan, katanya dalam satu hantaran video pada Sabtu. Terdahulu, Anwar mengakui Peguam Negara memang ada menerima surat titah edendum berkenan, namun tidak dapat melaksanakan kerana pertukaran yang di Pertuan Agong daripada Al-Sultan Abdullah kepada Sultan Ibrahim pada 31 Januari 2024. Sehubungan itu, Muhammad Hanif Katri mempersoalkan tujuan sebenarnya Peguam Negara ketika itu menyerahkan titah edendum Agong ke-16 kepada Agong ke-17 untuk dipertimbangkan semula. Apabila Peguam Negara menerima titah untuk dilaksanakan, maka ia wajib dilaksanakan dengan serta-merta, iaitu pada 29 Januari 2024, katanya. Ini kerana tiada keperluan perundangan mahupun perlembagaan persekutuan untuk Peguam Negara menunggu sehingga Sultan Johor, Sultan Ibrahim mengangkat sumpah jawatan dan memulakan tempoh perkhidmatan selaku yang di Pertuan Agong ke-17. Oleh itu, apa yang saya lihat sekarang, kata beliau, dengan pengakuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa memang benar Peguam Negara telah menerima surat titah pada 29 Januari 2024 daripada Agong ke-16, maka kegagalan Kerajaan Madani melaksanakannya sehingga kini adalah satu kesilapan besar, kata beliau lagi. Berikutan itu, beliau turut mempersoalkan tindakan pejabat Peguam Negara dan Kerajaan Madani berdiam diri untuk sekian lama mengenai kewujudan titah edendum tersebut. Sedangkan katanya sebelum Najib mengemukakan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur,
Terdapat surat-surat dikemukakan oleh pasukan peguamnya kepada pelbagai pihak bertanyakan perkara berkenaan seawal pada 1 April tahun 2024. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru saja menang dalam kes addendum, Najib pula tiba-tiba buat pengakuan yang luar biasa di mahkamah. Hari ini, Najib pulangkan wang derma kerana PRU 13 sudah berakhir. Itu pendedahan dan pengakuan di mahkamah. Betul-betul menggemparkan semua orang. Datuk Seri Najib Tun Razak memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa beliau memulangkan sebahagian wang didakwa sebagai derma yang diterima daripada Raja Arab Saudi almarhum Raja Abdullah kerana pilihan raya umum ke-13 pada 2013 telah berakhir. Saksi pembelaan pertama itu berkata, beliau ingin mengelakkan sebarang salah tafsiran yang mungkin timbul daripada kewujudan jumlah wang yang besar dalam akaun peribadinya. Najib berkata beliau telah menulis surat kepada M-Bank menyatakan hasratnya untuk memulangkan 620 juta US dollar juta baki wang tidak digunakan kepada Tonori Corporation Finance, iaitu syarikat yang mendeposit wang derma itu ke dalam akaun Islamik beliau yang berakhir dengan nombor 694. Dua sebab kenapa saya pulangkan duit tersebut adalah pertama, kerana pilihan raya umum ke-13 pada tahun 2013 sudah berakhir. Kedua, saya tidak perlu jumlah wang yang besar dalam akaun saya yang boleh menimbulkan macam-macam tafsiran, kata Najib. Jadi saya pulangkan semula kepada pihak yang menyumbang kepada saya, kata Najib lagi. Saya telah menulis kepada M-Bank mengenai pemulangan ini. Saya tidak memaklumkannya sendiri kepada Tanuri, hanya melalui dokumen perbankan sahaja, kata Najib. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian ketika disoal balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Kamal Baharin Omar semasa memberi keterangan sebagai saksi pembelaan pertama ketika membela diri membabitkan tuduhan menyeleweng 2.3 bilion dana 1MDB. Ketika ditanya Kamal Baharin, Najib berkata beliau juga tidak memaklumkan secara peribadi kepada Raja Abdullah atau kerabat diraja Arab Saudi Saud Abdul Aziz bin Majid Al Saud berkenaan pemulangan semula wang berjumlah 620 juta US dollar itu. Najib bagaimanapun tidak bersetuju dengan cadangan Kamal Baharin bahawa beliau tidak memaklumkan secara peribadi kepada Raja Abdullah kerana tahu duit tersebut tidak datang dari pemimpin itu dan sebenarnya adalah hasil daripada dana 1MDB. Pada perbicaraan sebelum ini, Najib mendakwa bahawa Raja Abdullah dalam satu pertemuan pada tahun 2010 menjanjikan sokongan kewangan kepadanya dan beliau mendakwa 4 surat derma Arab yang dikeluarkan antara 1 Februari 2011 hingga 1 Jun 2014 menjanjikannya derma 100 juta US dollar, 375 juta US dollar, 800 juta US dollar dan 50 juta pounds. Kesemua surat derma itu dialamatkan ke kediaman Najib di Jalan Langgak Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur, selain menggunakan kepala surat dengan nama Saud Abdul Aziz bin Majid Al Saud. Sementara itu, Kamal Baharin turut membangkitkan isu mengenai percanggahan dalam pernyataan saksi Najib pada perbicaraan kes ini dan SRC Internasional Sendirian Berhad. Antaranya berkenan tindakan ahli perniagaan dalam buruan Low Tiak Jo atau Jolo. Kamal Baharin menegaskan dalam perbicaraan SRC, Najib memberi keterangan bahawa 4 surat derma Arab tersebut diterima daripada Jolo dan Jolo memaklumkan kepadanya bahawa Raja Abdullah akan memberikan derma antara 1 juta US dollar dan 200 juta US dollar. Bagaimanapun dalam perbicaraan ini, Najib memberi keterangan bahawa
4 surat derma Arab Saudi itu diterima daripada bekas Ketua Setiausaha Sulitnya, Allahyarham Datuk Azlin alias dan Jolo memaklumkan kepadanya Raja Abdullah akan memberikan derma sebanyak 1 bilion US dollar. Kamal Baharin kata, saya katakan apa yang Datuk Seri Najib nyatakan dalam penyataan saksi kes SRC adalah berbeza dengan penyataan saksi Datuk Seri dalam perbicaraan kes ini. Najib menjawab secara zahirnya ada perbezaan. Saya akan jelaskan semasa pemeriksaan semula oleh pasukan pembelaan, kata Najib. Pada 30 Oktober tahun lepas, Hakim Datuk Colin Lawrence Quera memerintahkan Najib untuk membela diri selepas memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya memutuskan atau mewujudkan kes prima facie terhadapnya. Najib berhadapan 25 pertuduhan termasuk 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB sebagai rasuah dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Apa pula komen anda untuk isu dan juga pengakuan Najib yang luar biasa ini? Najib mengaku bahawa dia telah pulangkan wang kerana PRU 13 sudah berakhir. Yang dipulangkan pula bukanlah jumlah yang kecil, tetapi jumlahnya sebanyak 620 juta US dollar. Wah, banyaknya. Kalau kamu kembalikan atau tidak? Kita jumpa lagi. Bye-bye.